Didik TV KPM. Okey, baik. Kepada calon-calon, untuk bahagian alif, qismu alif usul al-din ada 20 markah yang mana akan disusun soalan 1 hingga soalan 20 berdasarkan kepada bab-bab yang ada di dalam konten buku teks, iaitu tauhid, ulum hadis, tauhid, ulum al-Quran, tafsir, ulum hadis, sirah dan juga tasawuf. Bermakna ada 7 bahagian komponen. Ada 7 komponen, 7 bahagian yang akan berada di dalam soalan bahagian alif. 20 markah. Di mana dalam 20 itu akan terbahagi pula kepada 4 bahagian, iaitu soalan 5 awal, 1, 2, 3, 4, 5, soalan yang berbentuk isi tempat kosong. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10 akan berbentuk soalan kotak sahih. Seterusnya soalan 11, 12, 13, 14, 15 adalah soalan pilihan jawapan, manakala soalan yang seterusnya adalah soalan yang berstruktur. Okey, baik. Kita lihat kepada soalan yang pertama hingga soalan yang kelima. Imla al-faraghat al-atiyah ikhtiar ijabah as-sahihah. Ini adalah soalan pilihan jawapan. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong, minta maaf. Minta maaf. Macam jawapan dah ada, Ustaz, ya? Ya, jawapan ada. Apa yang penting kepada calon-calon ialah soalan bahagian alif, 20 soalan ini, soalannya sudah diberikan jawapan. Oh. Sudah ada jawapan yang dinyatakan di atas. Kepada calon, kita hanya perlu untuk memilih dan menentukan apakah jawapan bagi soalan-soalan berikut. Cuma untuk bahagian alif ni, soalannya berbentuk kalam mati. Oh, macam mana tu? Sila pilih, kosong. Oh, okey. Sila pilih jawapan, maka kita tidak akan mendapat markah satu, separuh ataupun sebagainya. Terus akan hilang. Dan sebenarnya untuk soalan qismu alif ni, soalannya adalah berbentuk recall. Kita baca, kita faham dan soalan ditanya dan sudah ada jawapan. Sepatutnya jika kita baca buku, kita sudah faham, kita sudah menghafal, insya-Allah mudah untuk kita menjawab soalan bahagian alif. Dan untuk bahagian alif ni akan disediakan nanti sekeping kertas yang di dalam yang dicetak di situ nombor 1 sehingga nombor 20. Dan setiap soalan-soalan ini perlu disalin semula di kertas jawapan. Dan kita perlu untuk ceraikan dan kita lekatkan pada buku jawapan. Ingat, semasa melekatkan tu kita akan menggunakan tali. Dan bila menggunakan tali, sila simpul mati. Jangan buat simpulan kasih. Kenapa? Kerana kita takut nanti simpulan itu terbuka dan kertas kita akan tercerai dan akan hilang begitu saja. Jadi kepada calon-calon, kena ingat benda ni. Walaupun ia mudah, tapi ia menjadi satu benda yang penting untuk kita ambil berat. Patutnya dapat full mark, Ustaz. Tiba-tiba dapat separuh je kan? Ya. Selalu saya nyatakan kepada calon-calon SPM, 20 markah. Okey, 20 markah. Sepatutnya kita dapat 18, 19, 20 per 20. Kenapa? Kerana sudah dinyatakan di sini jawapan. Kita hanya perlu untuk pilih saja. Dan pastikan soalan seperti sekarang ni soalan nombor 1. Okey, nombor 1. Dan jawapannya pun ditulis pada nombor 1. Takut nanti terkalih sebagainya. Okey, ini bentuk pertama. Ya, bentuk pertama. Isi tempat kosong. Okey. Yang ini adalah bentuk yang kedua, nombor 6 sehingga nombor 10, iaitu
khata' sahih. Kita menyatakan sama ada pernyataan ini betul atau salah. 2 kalimah saja. Sahih dengan khata'. Jangan calon-calon letakkan tanda apa? Tanda pangkah ataupun right. Mesti letakkan sahih ataupun khata'. Kerana apa? Kerana arahan uktub kalimah sahih. Tulis kalimah sahih. Jadi kena letak cara menjawabnya dengan meletakkan sahih ataupun khata'. Maknanya ini ke yang perlu diberi penekanan, Ustaz? Dalam bahagian ni, dalam soalan 6 hingga 10 ni, ada benda yang perlu kita ambil maklum. Kerana sekarang ni dia betul ataupun salah. Pernyataan ni mungkin pernyataan yang betul tapi ingin disalahkan. Jadi calon-calon perlu berhati-hati ketika membaca soalan. Kerana tersalah baca, mana tahu baca-baca soalan, oh soalan mudah. Mudah yang soalan. Best ni. Terlalu confident level. Terlalu yakin dengan kemampuannya sehingga menyebabkan dia kehilangan markah dengan mudah pada bahagian ini. Kenapa? Kerana pernyataan ini ada betul dan ada salah. Mesti baca dan faham betul-betul pernyataan ini. Sama ada ia betul ataupun salah. Okey, antara benda yang penting untuk kita lihat dan ambil maklum, kalimah-kalimah yang perlu kita ambil maklum pada bahagian ni untuk sahih dengan khata' ni ialah kalimah qabla, ba'da, laisa, la, illa. Itu kalimah-kalimah yang boleh menyebabkan pernyataan yang betul menjadi salah. Pernyataan yang salah menjadi lebih salah. Saya pernah kena illa tu, Ustaz. Illa tu. Kita baca kita tak pasti. Tiba-tiba di hujung tu ada illa. Kan? Ada illa. Jadi bila ada illa tu, baca yang awal tu dah betul dah nampak betul dah. Rupanya ada di belakang tu illa, menyebabkan pernyataan itu jadi salah. Kita terperangkap dengan soalan tersebut. Dah rugi dah. Dah rugi 1 markah. 1 markah cukup penting dalam SPM. 1 markah boleh menjadikan kita dapat A+. 1 markah boleh menyebabkan kita lulus. Dengan kehilangan 1 markah boleh menyebabkan kita gagal. Jadi walaupun 1 markah, ia juga adalah amat penting dalam perhatian kita. Okey. Kita lihat pada jenis yang ketiga. Soalannya daripada nombor 11 hingga nombor 15. Iaitu pilihan jawapan. Dalam pilihan jawapan, soalan pilihan jawapan ni, dia akan berikan kepada kita 3 pilihan. Ini pun senang. 3 pilihan je. 3 pilihan saja, bukan banyak. 3 sahaja. Kalau bagi 10 tu mungkin dah susah kan. Jawapan dah ada dah. Jawapan dah ada. Cuma dalam bahagian ni dia akan letakkan soalan-soalannya akan mengelirukan calon-calon dengan diletakkan nama yang hampir-hampir, kalimah yang hampir-hampir. Contoh yang kita lihat sini nombor 2 ni, an-nazir ila ashabil kahfi yazunnu annahum mustayqizun, musta'idun, muntabihun. Nak hampir-hampir sama, tapi sebenarnya yang paling tepat dan paling betul adalah mustayqizun. Inna ashabil kahfi makasu fi kahfihim sinina wazdadu 9 sanawat 300 400. Berapa? 300 ke 400 ya? Ya, dia mula dah rasa confused dah. Jadi untuk soalan ni juga penting untuk kita baca betul-betul. Takut kita tersilap
tersilap. Kalimah tu kalimah yang hampir-hampir sama dan menyebabkan kita tersalah. Dan dia punya kalimah pun contoh kita lihat pada soalan nombor 14 ni, Al-Umayyah, Al-Abbasiyah, Al-Osmaniyah. Okey. Zaman apa ni ya? Zaman Utsmaniyah ke, zaman Umayyah ke, zaman Abbasiyah ke? Jadi itu soalan-soalan yang boleh mengelirukan. Walaupun dia senang tapi dia agak mengelirukan. Jadi yang penting ialah kita baca soalan dengan bijak, dengan berhati-hati, jangan bimbang kerana masa adalah 2 jam 15 minit. Dan terlihat kepada soalan yang seterusnya, bentuk soalan seterusnya iaitu soalan yang bentuk rumus. Diletakkan di atas ni pilihan jawapan dan rumus RST. RST ke, XYZ ke, ABC ke dan sebagainya pun tidak ada masalah. Tapi R. Okey, contoh ya. Okey, R. Mewakili R ni adalah ikhbaru an syai'in bi khilafi ma huwa alaih. S apa dia? Mukhalafatul haya haqqun bi naqdil ahdi fil sir. Dan T pula apa dia? Wad'u syai'un fi ghairi mawdu'i. Untuk menjelaskan pernyataan bagi R ni, okey, kita lihat ikhbaru an syai'in bi khilafi ma huwa alaih. Kita lihat di atas ni apakah pilihan-pilihannya. Dan kita menjawab bagaimana? Kita letakkan R tu berdasarkan apa yang telah kita pilih di atas ni. Begitulah juga dengan yang ini. Dan kita lihat pada soalan yang 19 dan 20. Kenapa? Kerana pecahan ini untuk soalan 16, 17, 18, 19, 20, ia akan digabungkan antara soalan yang soalan rumus, 2 jenis bentuk rumus. Seperti yang tadi, okey. Ataupun yang macam ni. Yang ni X dengan Y. X dan Y. X dan Y ni tak semestinya X dan Y. Mungkin boleh AB, DE dan sebagainya. Tak jadi masalah. Tapi yang penting apa dia? Kita baca soalan. X ni apa dia? X ni. Sekarang ni soalan ni tanya, apakah itu X? Wallazi balagha rijalihi tamun ad-dhabdun wal hifzi. Jadi untuk X ni kita lihat di atas as-sahihul hasan, dhaif ataupun maudhu'. Jadi jawapan apa dia? Jawapan ni adalah sahih. Didik TV KPM